adalah sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh jangkitan bakteria yang dinamakan Treponema pallidum. Bakteria ini tersebar melalui sentuhan secara terus antara bahagian lecet atau luka yang telah dijangkiti sifilis dengan lapisan bermukus seperti di bahagian kemaluan atau kesan lecet di vagina. Kuman sifilis sangat lemah dan tidak mampu untuk hidup di luar badan seperti di tuala atau tempat duduk di tandas awam. Malah penyakit ini juga digelar Raja Singa kerana diambil daripada bentuknya yang seperti singa. Episod kali ini akan menerangkan tentang gejala atau peringkat penyakit sifilis. Terdapat 4 peringkat jangkitan sifilis iaitu sifilis primer, sekunder, pendam dan tertier. Walaupun jangkitan sifilis boleh disembuhkan di peringkat awal, komplikasi yang telah terjadi pada peringkat lewat tidak boleh dipulihkan semula, termasuklah kerosakan pada salur darah, otak, saraf, jantung serta boleh menyebabkan kematian. Ini kerana penyakit sifilis ini memberi kesan terhadap pasangan seks dan ibu mengandung. Tahap yang pertama adalah sifilis primer yang dikenal pasti dengan kewujudan ulcer di bahagian kemaluan, dan pesakit kadangkala tidak perasan kewujudan ulcer ini, terutamanya apabila lokasinya tersorok seperti di pangkal rahim atau dubur. Ini biasanya berlaku dalam tempoh 10 sehingga 90 hari selepas terdedah melalui hubungan seks dengan individu yang menghidapi jangkitan sifilis. Ulcer ini boleh sembuh dalam tempoh 3 sehingga 6 minggu sama ada dengan rawatan atau tidak. Jika pesakit tidak mendapatkan rawatan, kuman sifilis akan terus merebak ke dalam badan walaupun luka ulcer telah sembuh. Pada tahap ini sifilis boleh tersebar kepada orang lain jika berlakunya hubungan seks. Seterusnya, sifilis sekunder berlaku apabila bakteria telah merebak ke seluruh badan dan menyebabkan ruam pada tubuh badan, terutamanya pada kaki dan tangan. Ruam yang terkena pada badan akan timbul ketuat pada area alat kelamin atau mulut. Masih dalam tahap sekunder, simptom sifilis lain adalah demam, pedih otot, sakit tekak, pening kepala, rambut gugur dan penurunan berat badan. Tahap ketiga adalah sifilis tahap terpendam yang bermaksud tiada simptom tetapi bakteria ada di dalam tubuh. Walau bagaimanapun ujian darah masih mampu membuktikan jangkitan masih ada di dalam badan, tetapi pesakit tidak boleh menyebarkannya kepada orang lain. Tahap keempat adalah tahap tertier, iaitu penyakit ini sudah mula menimbulkan masalah di mana ianya tahap lewat untuk jangkitan. Malah ianya boleh membawa kematian pada 1/3 pesakit yang tidak mendapatkan rawatan. Pada tahap ini sifilis telah pun merebak ke salur darah, jantung, otak dan kerosakan organ badan yang lain. Pencegahan penyakit sifilis ini boleh dilakukan dengan melakukan hubungan seksual secara selamat dan memakai perlindungan. Selain itu, membuat ujian saringan untuk mengesan pesakit daripada awal, mampu ditangani lebih awal dan dirawat dengan segera. Malah pengubatan penyakit sifilis haruslah dilakukan ketika pesakit masih di tahap awal kerana berada di tahap tertier rawatan akan menjadi sukar. Ketika tubuh masih dalam rawatan, pesakit tidak dibenarkan melakukan hubungan seksual sehingga betul-betul sembuh. Seterusnya, rawatan awal dengan penisilin adalah penting kerana pendedahan dalam jangka masa yang panjang boleh menyebabkan akibat yang mengancam nyawa. Semasa peringkat primary, sekunder atau lewat, pesakit akan menerima suntikan intramuskular bentazine penicillin G, di mana strategi rawatan akan bergantung kepada gejala dan bila orang itu terdedah kepada penyakit sifilis. Manakala sifilis tertier memerlukan suntikan beberapa kali pada setiap minggu bagi menghapuskan bakteria dalam darah daripada sistem saraf pusat. Begitu juga dengan selepas bersalin, bayi yang baru lahir terdedah dengan sifilis dalam rahim harus menjalani rawatan antibiotik. Masalah untuk ibu mengandung sangat berbahaya kerana boleh menyebabkan keguguran, kematian bayi selepas bersalin dan kematian bayi dalam kandungan. Oleh itu, jelaslah penyakit penularan seksual ini sangat berbahaya. Menyembuhkan jangkitan akan menghalang kerosakan yang lebih teruk terhadap badan dan aktiviti seksual yang selamat boleh dilakukan tetapi tidak boleh memulihkan apa-apa kerosakan yang telah berlaku.